Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi berikan kita kesihatan hingga ke saat ini untuk sama-sama kita mendengar perkongsian pagi pada sesi motivasi pagi Akmal. Alhamdulillah. Okey, insya-Allah pada hari ini Ustaz akan kongsikan 3 perkara ataupun 3 golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam Al-Quran, khusus buat orang yang menghafal Al-Quran, khusus buat orang yang mendalami Al-Quran. Dan 3 golongan ini kita berada pada kategori yang mana? Kita berada pada golongan yang mana? Okey. Sebelum Ustaz bagi tahu, sebelum Ustaz teruskan, mana-mana yang ada Quran, buka Al-Quran, buka muka surat yang ke-438. 438 ayat yang ke-32 surah Fatir. Okey? Dah jumpa? 438 surah yang ke-32 surah Fatir, ayat yang ke-32 surah Fatir. Okey. Sama-sama kita dengar ataupun kita baca ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير صدق الله العظيم. Okey, sama-sama kita bacakan maksud. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri. Dan di antara mereka ada yang pertengahan. Dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Dengan izin Allah, yang demikian itu adalah kurnia yang besar. Sadaqallahul azim. Okey, jika kita perhatikan kepada ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah wariskan kepada hamba-hambanya yang terpilih Al-Quran. Okey? Jadi khusus buat orang yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran, orang yang mendalami ilmu Al-Quran. Okey. Jadi kita tengok pada ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan ada 3 golongan. Kan? 3 golongan orang yang menghafal Al-Quran, dan mereka berada dalam 3 golongan ini. Apa golongan tersebut? Yang pertama, zalimun li nafsi. Orang yang hafal Al-Quran tetapi dalam masa yang sama zalim pada diri sendiri. Macam mana orang yang hafal Quran tapi dalam masa yang sama dia zalim pada diri sendiri? Kan? Pelik, hafal Quran tetapi macam mana dalam masa yang sama zalim? Tak kepelik tu rasanya. Okey. Mereka hafal Al-Quran tapi yang dalam masa yang sama mereka tidak menunaikan perkara yang wajib. Dan mereka membuat perkara yang haram. Contoh, mereka tidak menunaikan perkara yang wajib, mereka tinggalkan solat. Hafal Al-Quran tetapi solat malas, ya Allah. Hafal Al-Quran, tinggalkan solat. Hafal Al-Quran, tidak puasa. Hafal Al-Quran, lawan cakap ibu bapa. Hafal Al-Quran, lawan cakap guru-guru. Jaga-jaga. Hafal Al-Quran. Tarkul wa fi'lul ma'siyah wa fi'lul muharramat. Mereka hafal Quran dalam masa yang sama melakukan perkara-perkara yang haram. Macam mana? Hafal Al-Quran dalam masa yang sama buat perkara yang haram.
Kan? Hafal Al-Quran, berbohong. Hafal Al-Quran, menipu. Hafal Al-Quran, tidak amanah. Hafal Al-Quran, lawan cakap ibu bapa. Kan? Adakah kita nak tergolong dalam golongan yang pertama ini? Mereka yang zalim pada diri sendiri. Zalim pada diri sendiri, Allah SWT kata. Walaupun mereka ini bergelumang ataupun mendalami ilmu ataupun mendalami Al-Quran itu sendiri. Kan? Jaga-jaga supaya kita tidak tergolong dalam golongan zalimun li nafsi. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala kata golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri Al-Quran pada mereka ini adalah golongan yang minhum muqtasid. Apakah golongan muqtasid? Dalam bahasa Melayunya kata golongan orang yang tengah-tengah. Kan, tengah-tengah. Iaitu orang yang muqtasid ni, mereka hanya amalkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintah dan mereka ini hanya tinggalkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Kan? Cukup-cukup tiada penambahbaikan. Macam mana tu? Contoh kan? Contoh. Allah Subhanahu Wa Taala arahkan untuk solat 5 waktu. Jadi mereka hanya solat 5 waktu cukup-cukup. Tanpa ada solat sunat. Tanpa ada solat tahajud, qiyamul lail. Kan? Cukup-cukup hanya solat sunat. Cukup-cukup hanya solat fardu 5 waktu sahaja. Kan? Walaupun mereka solat, contoh, walaupun mereka solat fardu, tetapi tidak menjaga kualiti solat. Kan? Kalau masa solat, bermain dengan adik sebelah. Kan? Solat, tetapi tidak cukup sempurna dalam melakukan arahan yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan. Kan? Mereka tinggal perkara-perkara yang haram. Kan? Tetapi tidak menegah daripada orang lain melakukan perkara yang haram. Kan? Ini orang-orang yang tengah-tengah. Kan? Mereka ini tidak buat perkara yang haram, tidak tinggalkan perkara yang disuruh. Tengah-tengah saja. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan supaya mereka ini untuk taat ibu bapa. Mereka taat sahaja, tetapi tiada yang lebih. Lebih macam mana? Bila nak menolong ibu bapa, ringan tulang, sentiasa menolong. Itu tak ada. Cuma dengar cakap ibu bapa. Ibu bapa kata, mak kata, okey, Muhammad tolong beli ni. Okey, dia beli itu je. Kan? Tak adalah nak menawarkan diri. Mak, ada apa-apa nak beli barang ke? Ada apa-apa nak tolong ke? Bukan ke arah itu. Okey. Ini golongan yang kedua, golongan muqtasid. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam ayat ini, orang yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi Al-Quran pada mereka, tetapi mereka berada dalam golongan yang ketiga, iaitu wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Mereka ini orang yang berlumba-lumba melakukan amal kebaikan. Dalam masa yang mereka ini hafal Al-Quran, mereka buat perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, salat 5 waktu. Dan dalam masa yang sama juga mereka ini menambah amalan mereka. Buat salat sunat, buat salat tahajud, sempurnakan salat mereka, tambah kualiti salat mereka, khusyuk dalam salat. Kan? Ini golongan yang ketiga. Mereka ini berlumba-lumba terhadap perkara yang baik. Kan? Macam lagi contohnya lagi, sambil solat apa semua, jaga solat sunat, mereka ini kuat bersedekah. Kan? Kuat bersedekah, tambah amalan mereka. Kan? Ini adalah golongan yang ketiga, golongan yang berlumba-lumba dalam amal kebaikan. Jadi berdasarkan tiga golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam ayat ini, kita sekarang rasa berada di golongan yang mana? Cuba tanya diri kita. Adakah kita berada di golongan yang pertama? Kita rasa dah hebat, dah hafal Quran. Kan? Tapi dalam masa yang sama kita lawan cakap ibu bapa.
Dalam masa yang sama kita lawan cakap guru-guru. Kan? Adakah kita golongan yang pertama yang zalim pada diri sendiri, hafal Quran tetapi kita tidak mengubah sikap kita sendiri? Ataupun kita berada di golongan yang kedua. Golongan yang kedua hanya melakukan amalan yang cukup-cukup sahaja, tidak menambah amalan kebaikan yang lain, yang sunat-sunat. Ataupun kita berada pada golongan yang ketiga, iaitu berlumba-lumba dalam melakukan amal kebaikan. Okey? Tanya diri sendiri. Tiada orang lain yang tahu tentang diri kita melainkan diri kita sendiri. Tanya diri kita, kita berada dalam golongan yang mana? Antara tiga golongan ni, kan? Memanglah yang golongan yang ketiga ini adalah golongan yang tertinggi dahsyat. Okey? Jadi, mudah-mudahan apa yang kita dengar ataupun belajar pada hari ini, kita cuba ambil pengajaran supaya kita amalkan. Kita sebagai orang yang mukmin, orang yang beriman, orang Islam, kita perlu tambah kualiti kita, kan? Menjadi seorang yang lebih baik. Sekiranya sebelum ini amal kebaikan kita, amalan kita ini kurang, kita tambah, kan? Kita perbaiki. Sekiranya sikap kita pun sebelum ini tidak berapa baik, kita perbaiki sikap kita. Barulah Al-Quran itu menjadi hujah kita pada hari akhirat, bukan menjadi pendakwa pada kita pada hari akhirat. Jadikan Al-Quran itu pedoman, kan? Kita hafal Quran, jadikan Al-Quran itu pedoman. Okey, jadikan Al-Quran itu yang membawa kita pada masa akan datang. Jangan kita melalui jalan-jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala murka dalam Al-Quran. Kita terpengaruh dengan hasutan-hasutan syaitan. Sedang dalam masa yang sama kita orang yang hafal Quran. Okey, sekadar itu sahaja pada pagi ini perkongsian yang Ustaz bawakan. Moga-moga kita fikir, kita muhasabah, kita berada dalam golongan yang mana. 3 golongan orang yang menghafal Al-Quran. Adakah orang yang kita berada pada golongan orang yang zalim pada diri sendiri, ataupun golongan orang yang tengah-tengah, ataupun golongan orang yang berlumba-lumba dalam melakukan amal kebaikan. Sekadar itu sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.